so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold that, hold that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Syakirin bin Abdul Ghani selaku pensyarah subjek GWCP 1042 Penulisan Akademik. Jadi, tugasan secara berkumpulan bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan. Ahli kumpulan terdiri daripada Amirul Ahmad Adli bin Muhammad Azmi, Nur Amni Azwa binti Zulkifli dan Nurul Izzah Iziani binti Muhammad Zaidi. Artikel yang kami kaji bertajuk Pengurusan Wakaf Pendidikan di Institut Pengajian Tinggi Malaysia, satu sorotan literatur. Artikel ini ditulis oleh Najibah Mustafa Muhammad Zamrul Muda daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam video ini, kita akan mengetahui ataupun kita akan menganalisis keutuhan wacana yang terbahagi kepada 5 elemen. Yang pertama, kita akan mengetahui definisi wacana. Yang kedua, kita akan mengetahui konsep keutuhan wacana. Yang ketiga, kita akan menganalisis keutuhan wacana dalam artikel. Yang keempat, kita akan mengetahui kejelasan dalam penulisan. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui kemahiran membuat rujukan. Jadi, keutuhan wacana didefinisikan sebagai satu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi seseorang pembaca. Dalam bahasa yang mudah, wacana boleh diertikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya. Semua ini menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Menurut Asmah Omar pada tahun 2009, wacana adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar dalam sistem bahasa yang menyumbang dan menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Wacana juga terdiri daripada unit bahasa yang melebihi batas ayat yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerita, cerpen, dialog, siri buku dan sebagainya. Jadi, konsep keutuhan wacana adanya 4 perkara. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Yang kedua ialah keutuhan leksinal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Seterusnya, membagi keutuhan semantik menurut Faridah Nazir yang menjelaskan bahawa keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik ini boleh difahami melalui 2 jenis, iaitu yang pertama, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Ia meliputi hubungan sebab dengan akibat, hubungan sebab dengan kesan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan juga hubungan memperkuatkan isi. Sebagai contoh untuk hubungan sebab dan hasil ialah dia memberikan usaha sepenuhnya dalam bidang perniagaan, iaitu sebab, dan hasilnya hari ini dia menjadi seorang peniaga berjaya. Jenis keutuhan semantik yang kedua pula ialah kesatuan latar belakang semantik. Keutuhan jenis ini merujuk kepada kesatuan melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis dan juga jenis media penyampaian. Seterusnya, analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel. Ketika artikel ini ditulis, ia sedang dihentikan operasinya buat sementara waktu.
kerana sedang melalui proses penstrukturan semula. Ini ialah hubungan semantik antara masa dan sebab. Kerana artikel ini ditulis ialah ayat yang mengandungi latar masa, manakala sedang dihentikan operasinya buat sementara waktu ialah sebab. Contoh yang kedua pula ialah pengurusan adalah aspek penting dalam wakaf di mana tanpa pengurusan yang baik dan berhemah, maka wakaf tidak mampu berdaya saing dan mencapai objektifnya dalam menjadi instrumen penjana ekonomi umat Islam. Ayat ini menunjukkan di mana ini ialah hubungan antara sebab dan akibat. Pengurusan adalah aspek penting dalam wakaf di mana tanpa pengurusan yang baik dan berhemah ialah sebab, dan ayat maka wakaf tidak mampu berdaya saing dan mencapai objektifnya dalam menjadi instrumen penjana ekonomi umat Islam ialah akibat. Seterusnya, saya akan menjelaskan analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel tersebut, iaitu kesatuan latar belakang semantik. Dari apa yang saya dapat lihat dalam artikel ini, contoh ayat yang pertama ialah di Amerika Syarikat pula ada 4 jenis model pengurusan endowment bagi membangunkan pendidikan tinggi. Model tersebut menggunakan sepenuhnya pengurusan konsultasi, melantik syarikat luar bagi mengendalikan dana dan menggunakan latihan dalam pejabat untuk menguruskan dana endowment ini. Berdasarkan petikan yang saya baca sebentar tadi, ayat ini mempunyai keutuhan semantik yang berbentuk kesatuan latar belakang semantik. Contoh ayat yang kedua pula ialah Pondok Pesantren Wakaf Al-Mukhlisin Faisal 2012 dan Pondok Moden Darussalam Gontor PMD-SG adalah antara institusi pengajian swasta berasaskan wakaf di Indonesia yang berjaya. PMD-SG misalnya dibiayai sepenuhnya melalui Badan Wakaf yang menjadi nadi penggerak kepada wakaf pendidikan di institusi ini tanpa perlu bergantung kepada kerajaan atau mana-mana agensi tertentu. Berdasarkan ayat tersebut, Pondok Pesantren Wakaf Al-Mukhlisin dan Pondok Moden Darussalam Gontor adalah antara institusi pengajian swasta yang menunjukkan contoh ayat kesatuan latar belakang semantik. Slide yang seterusnya, saya akan menerangkan maksud keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal boleh dilihat berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal mempunyai sifat serta fungsi perkataannya yang tersendiri, dan ia juga boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Menurut Nicol McCarthy 1991, bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna akan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Ini bermakna bahawa pentingnya keutuhan leksikal dalam sesebuah penulisan kerana ia memberi serta membantu dalam menyampaikan maklumat. Justeru, terdapat 7 konsep semantik dalam pemilihan leksikal, iaitu yang pertama ialah hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Yang kedua, homonim. Homonim ialah sekumpulan perkataan yang berkongsi ejaan serta sebutan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Yang ketiga, antonim. Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Yang keempat ialah sinonim. Sinonim ialah kata seerti atau kata yang mempunyai sama maksud. Yang kelima ialah pengulangan. Yang keenam pula ialah kolokasi. Kolokasi ialah perkataan yang terbentuk
daripada gabungan sesuatu kata dengan beberapa kata lain yang melingkunginya. Yang terakhir ialah unsur bersambut. Saya akan memberikan analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel, iaitu dari segi kolokasi. Contoh ayat yang pertama ialah IPT seperti UIAM, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan beberapa buah IPT lain lagi. Dalam petikan ini, ayat beberapa buah IPT tersebut menunjukkan konsep kolokasi. Contoh ayat yang kedua pula ialah bidang sains dan teknologi seperti perubatan, sains kesihatan, farmasi, kejuruteraan, sains angkasa dan lain-lain. Ayat tersebut menunjukkan konsep kolokasi kerana perkataan dalam ayat tersebut disusun dalam satu susunan bidang. Analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel, iaitu dari segi konsep pengulangan. Contoh yang pertama ialah perkataan pendidikan yang kita dapat lihat dalam petikan yang dipaparkan tersebut. Perkataan tersebut diulang menunjukkan contoh konsep keutuhan semantik, iaitu pengulangan. Contoh yang kedua pula ialah perkataan wakaf yang terdapat pada petikan di sebelah kanan. Perkataan tersebut juga menunjukkan bahawa wujudnya konsep pengulangan dalam artikel yang dikaji ini. Saya akan menerangkan analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel, iaitu dari segi sinonim. Contoh yang pertama ialah perkataan terkenal dan tersohor. Ini menunjukkan berlakunya konsep sinonim dalam petikan tersebut, meskipun perkataannya berbunyi lain, tetapi maksudnya akan tetap sama. Contoh yang kedua pula ialah perkataan bermasalah dan permasalahan. Kedua-dua perkataan tersebut mempunyai maksud serta bunyi yang sama, dan ini menunjukkan contoh persamaan leksikal atau yang lebih dikenali sebagai sinonim. Seterusnya, kita berbalik kepada keutuhan gramatikal. Jadi, keutuhan gramatikal bermaksud secara umumnya bermaksud nahuan ataupun tata bahasa. Manakala makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Menurut Abdullah Yusuf pada tahun 2019, beliau menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengibuhan, penggandaan dan pemajmukan. Manakala menurut Faridah Nazir pada tahun 2014, beliau menjelaskan bahawa keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurut beliau lagi, terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama ialah penanda rujukan, yang kedua ialah penanda elipsis, yang ketiga ialah penanda penggantian, dan yang terakhir ialah penanda penghubung. Di sini kami telah menganalisis contoh keutuhan gramatikal berdasarkan teks. Jadi, yang kami menjumpai ataupun yang kami telah jumpa keutuhan gramatikal berdasarkan penanda rujukan. Sebagai contoh, yang pertamanya, dalam sistem pengajian Islam tradisional di Malaysia, orang Islam menyerahkan tanah mereka untuk membina sekolah agama. Kemudian keadaan ini semakin berkembang apabila ramai orang Islam menyerahkannya. Di situ mereka tu ialah kata ganti nama orang yang merujuk kepada orang Islam. Jadi mereka tu ialah kata ganti untuk orang Islam. Manakala contoh keutuhan gramatikal penanda rujukan yang kedua ialah permintaan sekolah agama bersepadu di Johor Bahru, Abdul Halim 2007 dalam kajian
Beliau menekankan bahawa pembiayaan pendidikan melalui instrumen wakaf dapat mengurangkan masalah keciciran dan ketinggalan anak-anak bangsa yang tidak dapat meneruskan pengajian atas alasan kemiskinan. Beliau menggariskan 4 faktor penentu kejayaan pelaksanaan wakaf untuk pendidikan, iaitu kesedaran masyarakat, keadaan demografi iaitu populasi penduduk Islam yang tinggi, kedudukan ekonomi yang mantap yang dimiliki oleh umat Islam, dan tadbir urus yang cekap dan profesional. Di sini terdapatnya penggunaan kata ganti nama orang iaitu beliau yang merujuk kepada Abdul Halim 2007. Jadi sebagaimana yang kita tahu, beliau di sini merujuk kepada Abdul Halim. Seterusnya, analisis contoh keutuhan gramatikal yang kami jumpa juga ialah keutuhan gramatikal berdasarkan penanda penghubung, iaitu yang pertama, sudah tentu jika pendidikan percuma ini dapat dilaksanakan, ia akan melegakan hati ramai ibu bapa di Malaysia. Walau bagaimanapun, timbul persoalan sejauh manakah idea pendidikan percuma ini dapat dilaksanakan apabila mekanisme yang boleh digunakan. Jadi, penanda penghubung yang penulis ini gunakan ialah penanda hubung tantangan, iaitu walau bagaimanapun yang merujuk kepada adanya tantangan ataupun ketidaksetujuan yang menyokong kepada pendidikan percuma. Jadinya ada tantangan jika pendidikan percuma diberi, adakah pendidikan percuma ini dapat dilaksanakan ataupun tidak? Contoh analisis keutuhan yang kedua ialah sorotan kajian yang dilakukan mendapati kajian mengenai wakaf pendidikan di Malaysia masih belum begitu banyak dilakukan dan kajian yang ada kebanyakan yang berkisar kepada wakaf pendidikan di peringkat sekolah dan meliputi bidang agama sahaja. Hal ini kerana wakaf pendidikan bermula dari institut pendidikan tradisional di Malaysia seperti Sekolah Agama Rakyat SRA. Jadi, hal ini kerana tu ialah merujuk kepada penanda penghubung bagi menyatakan asbab. Maksud keutuhan fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Menurut Kamus Dewan, maksud keutuhan ialah sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah satu tanda baca seperti notah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Seterusnya, analisis contoh keutuhan fonologi berdasarkan artikel. Yang pertama, mengambil iktibar daripada sejarah kehebatan wakaf ketika era kegemilangan Islam dan pengalaman negara luar seperti Indonesia, Singapura dan juga pengalaman endowment di barat. Mekanisme wakaf tunai aset cair. Aplikasi sistem muamalat Islam seperti instrumen takaful, pasaran modal Islam, sukuk maupun penjanaan dana wakaf itu sendiri perlu dilaksanakan bagi menjana keuntungan yang tinggi dalam pengurusan dana wakaf di Malaysia. Syed Muhammad Ghazali Wafah 2012. Dana wakaf perlu dipastikan pembentukan dan pengurusannya agar selari dengan hukum syarak. Siti Masyidah 2007. Norma, Salina dan Zarina 2013. Dalam kajian beliau meneliti model pengurusan wakaf tanah oleh badan korporat iaitu Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad
IIUM Endowment Fund Malaysia dan Waris Private Limited Singapura mendapati bahawa ketiga-tiga badan tersebut telah menggunakan pendekatan berstruktur approach dalam pembangunan aset wakaf mereka dan ini memberi pulangan yang besar kepada dana wakaf. Kajian tersebut menggunakan metod pembandingan dan analisis. dan logik. Keutuhan fonologi yang kedua ialah Razali 2005 menyingkap kemuncak kehebatan amalan wakaf zaman silam adalah pada zaman Khalifah Uthmaniyah yang disimpulkan seperti berikut. Seseorang dilahirkan dalam rumah yang diwakafkan, tidur dalam buaian yang diwakafkan, membaca buku-buku yang diwakafkan, mengajar dalam sekolah yang diwakafkan, menerima gaji dari pentadbiran wakaf dan akhirnya apabila ia mati kelak, urusan jenazahnya adalah atas pentadbiran wakaf dan ia dikuburkan dalam tanah perkuburan wakaf. Selanjutnya, saya akan memberitahu tentang maksud kohesif dan koheren. Yang pertama, kohesif bermaksud pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan atau utuh. Manakala koheren pula bermaksud kesinambungan satu perikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana. Secara mudahnya, pembaca dapat mengenal pasti penulisan itu mempunyai tahap kejelasan yang baik melalui koheren dalam penulisan. Saya akan menerangkan tentang contoh kohesif dan koheren berdasarkan artikel yang dianalisis. Contoh ayat kohesif ialah kos untuk membiayai pendidikan semakin mahal berikutan yuran pengajian semakin meningkat, terutama bagi kursus-kursus kritikal dalam bidang sains dan teknologi seperti perubatan, sains kesihatan, farmasi, kejuruteraan, sains angkasa dan lain-lain. Contoh ayat yang kedua pula ialah kos pendidikan semakin hari dijangka semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan di Malaysia. Contoh yang ketiga ialah wakaf adalah antara jentera utama pembinaan masyarakat yang masih belum dimanfaatkan sepenuhnya, termasuklah dalam memperkasakan pengajian tinggi. Ini menunjukkan bahawa wujudnya kohesif dalam penulisan artikel yang telah kami kaji. Saya akan memberikan contoh koheren. Seperti apa yang dapat dilihat dalam paparan tersebut, koheren telah terbentuk dalam perenggan-perenggan dan juga ayat dengan ayat. Hal ini dilakukan supaya pembaca dapat lihat kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Elemen yang terakhir yang bakal kami kumpaskan dalam video ini ialah sumber rujukan, yang mana kita akan dapat mengetahui bagaimana kemahiran membuat rujukan dibuat. Jadi, elemen yang digunakan dalam membuat rujukan ialah elemen asas dalam sistem APA yang merujuk kepada American Psychological Associations. Dan yang kedua ialah kemahiran membuat rujukan daripada frasa, rujukan idea dan ringkasan, dan sedutan kata secara langsung, dan yang terakhir sekali, kemahiran membuat rujukan berdasarkan suntingan dalam teks. Jadi, dalam artikel ini
adanya 3 sumber rujukan. Antaranya ialah yang pertama ialah buku, yang kedua ialah jurnal dan yang terakhir sekali ialah laman web. Di sini kami juga ada sertakan contoh sumber rujukan yang telah kami cari ataupun yang kami telah analisis dalam artikel ini. Sebagai contoh, sumber rujukan yang kami jumpai ialah sumber rujukan daripada jurnal. Ayat yang dikenal pasti daripada jurnal dalam artikel ini ialah farmasi, kejuruteraan, sains angkasa dan lain-lain tidak terkecuali juga dalam bidang sastera dan agama yang merupakan bidang tradisi bagi majoriti pelajar bumi putera Muslim daripada Abdul Halim 2007. Ini dilampirkan dalam lampiran rujukan di mana menyatakan ayat ini diambil daripada jurnal kerana adanya bukti di mana beliau penulis telah menulis Abdul Halim Sani 2007. Tajuk jurnal ni ialah Dana Wakaf untuk Pendidikan, Satu Tinjauan Awal. Jurnal ini daripada Jurnal Pengurusan Jauhar. Seterusnya, kami juga telah menjumpai sumber rujukan dalam laman web. Ayat yang dikenal pasti dalam artikel ini yang diambil ataupun yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam sesebuah laman web adalah seperti dan mempunyai dana yang kukuh. Universiti Harvard semestinya dilaporkan antara universiti terkaya dengan memiliki aset endowment bernilai melebihi $30 bilion yang dikatakan daripada Muhammad Ali Hashim pada tahun 2007. Ayat ini dikatakan diambil daripada laman web kerana dilampirkan dalam lampiran rujukan di mana diambil daripada laman web Muhammad Ali yang diterbitkan pada tarikh 23 Julai 2012 yang bertajuk Membuka Luas Pintu Wakaf di laman web Sinar Harian. Di sini juga disertakan pautan laman web tersebut. Ini telah jelas membuktikan bahawa penulis membuat rujukan daripada laman web tersebut. Yang ketiga, adanya sumber rujukan daripada kertas kerja. Di sini ada contohnya. Konsep wakaf endowment fund ini telah menjadi pemacu kepada kemajuan barat, terutamanya dalam bidang pendidikan dan perubatan. Ahli Gomah 2012. Jadi, kertas kerja ini dinyatakan dalam rujukan lampiran kerana adanya bukti bahawa penulis menulis ataupun beliau telah membuat rujukan daripada Ahli Gomah yang bertarikh 16 Julai 2022 yang bertajuk kertas kerjanya ialah Wakaf dan Kesannya dalam Pertumbuhan Ekonomi. Kertas kerja ini dibentangkan dalam Seminar Wakaf Menjana Ekonomi Putrajaya. Dan yang terakhir, sumber rujukan yang kami kenal pasti dalam artikel ini ialah buku. Adanya ayat sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila matinya seseorang manusia, habislah amalnya. Tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu kecuali 3 perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Hadis ini riwayat Muslim Al-San'ani 1979. Jadi ayat ini diambil daripada buku Al-San'ani dan Muhammad Ismail Al-Kahlani yang diterbitkan pada tahun 1979 yang diterbitkan daripada Subul Al-Salam Daraj Jilil Al-Tiba'ah. Dan buku ini merupakan buku jilid yang ketiga. Seterusnya, kita akan mengupas sedikit tentang elemen asas dalam sistem apa. Sistem ini merupakan 2 gabungan elemen yang mana adanya elemen rujukan suntingan dalam teks yang disebut sebagai citations dan elemen yang kedua ialah rujukan. Senarai di akhir rujukan, di mana dalam sesebuah artikel ataupun penulisan adanya dilampirkan satu senarai yang disenaraikan rujukan-rujukan
apa-apa sumber rujukan yang diambil dan haruslah dinyatakan daripada di akhir penulisan. Ini bagi memudahkan ataupun bagi meyakinkan bahawa isi-isi yang diambil daripada penulisan adalah kukuh kerana diambil daripada sumber rujukan yang kuat. Sistem ataupun elemen ini bertindak sebagai indeks atau petunjuk bagi setiap maklumat tentang sumber bahan rujukan yang telah digunakan di dalam proses sesuatu penulisan akademik. Jadi, elemen-elemen asas yang ada dalam sesebuah rujukan ni iaitu lampiran yang terakhir, di mana selepas kita dah selesai membuat penulisan, kita haruslah membuat lampiran rujukan. Jadi, ada elemen-elemen yang kita kena letakkan dalam lampiran rujukan tersebut. Antaranya ialah kita kena letak pengarang, tahun penerbitan, maklumat penerbit. Kalau buku, kita harus letak jilid. Lepas tu kalau artikel ataupun dalam laman web, kita kena letak isu. Kalau kita ambil daripada kamus, kita kena letak edisi keberapa. And kalau kita ambil pula daripada buku, kita juga kena haruslah nyatakan muka surat berapa kita ambil tu. Jadi, selain pada itu, maklumat tambahan seperti URL. URL ni bermaksud kalau kita ambil sumber rujukan daripada internet, kita juga haruslah sertakan pautan bagi memudahkan pembaca mengakses pautan tersebut. Jadi itulah elemen asas yang perlu ada dalam sistem APA. Ini ialah contoh rujukan yang berformat APA dalam artikel yang dianalisis. Seterusnya, rujukan atau suntingan dalam teks. Rujukan atau suntingan ini dikenali sebagai citation. Rujukan atau suntingan atau citation ini bertujuan untuk memberi kemudahan daripada penulis bahan akademik kepada pembaca untuk mengenal pasti sumber maklumat yang dijalinnya atau tulisan dalam teks supaya dapat dirujuk semula sumber atau bahan yang asal. Namun, ia hanya melibatkan elemen pengarang dan tahun terbit sahaja. Sebagai contoh, Sulaiman Masri 2005 menegaskan. Dan contoh yang kedua pula, hasilan yang ditegaskan oleh pelapunnya Sulaiman Masri 2005. Oleh itu, citation atau rujukan ini memberikan impak akademik sesuatu penulisan yang menjadi kriteria untuk keabsahan sesuatu maklumat yang ditulis pengarangnya. Berikut adalah contoh rujukan atau suntingan yang dikenali sebagai citation berdasarkan artikel yang dianalisis. Yang pertama, menurut Zaini 2010, wakaf adalah antara jentera utama pembinaan masyarakat yang masih belum dimanfaatkan sepenuhnya, termasuklah dalam memperkasakan pengajian tinggi. Di sini kita dapat lihat penulis menulis pengarang yang sebenar iaitu Zaini 2010 yang menjadi rujukannya. Yang kedua, wakaf telah digunakan sebagai mekanisme pembangunan dalam sektor pendidikan, mengurangkan kadar kemiskinan, kesihatan, kebajikan, penyelidikan dan sebagainya. Dan ia merupakan kegiatan ekonomi yang merentasi sempadan. Ali Gom'ah 2012. Ayat ini mengandungi rujukan yang berserta nama pengarang dan tahun yang diletakkan di hujung ayat berikut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kemahiran membuat rujukan, iaitu rujukan idea, parafrasa dan ringkasan. Berikut merupakan ciri-cirinya. Yang pertama ialah ambil ayat penulis asal dan selitkan dengan idea milik kita. Yang kedua, kita boleh ambil perkataan yang sesuai dari teks pengarang asal untuk melahirkan ayat baru dengan jalinan perenggan yang tersusun baik dengan gaya yang tersendiri. Cara yang cepat dan diutamakan dalam dunia penulisan akademik. Yang ketiga,
Cara ini memerlukan penulis yang memahami secara mendalam apa yang dirujuk dan boleh memberikan hujah yang bernas dengan ayatnya sendiri. Yang keempat, pentingnya ialah kita memberikan penghargaan kepada pengarang asal dengan menyatakan nama serta tahun penerbitan. Halaman muka surat tidak diperlukan sekiranya tiada. Slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang sedutan kata secara langsung. Yang pertama, ia ditulis secara langsung dari sumber asal yang dirujuki. Seterusnya, ia melibatkan nama pengarang yang diikuti oleh tahun penerbit. Yang ketiga, ia melibatkan penulisan semula perkataan atau rangkai kata dan ayat secara keseluruhannya tanpa pengubahsuaian. Yang keempat, ia melibatkan 40 patah perkataan atau lebih penyalinan semula dalam perenggan yang baru dan seharusnya diasingkan dari perenggan lain, iaitu freestanding block, tanpa menggunakan pengikat kata. Yang kelima ialah indensi 5 aksara untuk memulakan perenggan baru. Akhir sekali, saya akan menerangkan contoh sedutan kata secara langsung berdasarkan artikel yang dianalisis. Contoh-contoh ayat yang kita dapat lihat tersebut adalah merupakan hasil kajian yang dibuat oleh Ahmad Zaki, Baharuddin dan Salahuddin. Ayat-ayat tersebut telah diambil langsung oleh penulis artikel ini untuk dijelaskan dalam penulisannya tanpa mengubah ayat atau maksud asalnya. Contoh ayat yang pertama ialah pemasaran adalah faktor kritikal bagi kejayaan pembangunan harta wakaf pendidikan negara. Ayat yang kedua pula ialah kegagalan mengurus pemasaran dengan baik sudah pasti menyebabkan masalah kefahaman sempit masyarakat dan kurang sambutan mengenai wakaf pendidikan tidak dapat diatasi kerana kurangnya sumber maklumat. Ini menunjukkan contoh sedutan kata secara langsung yang merupakan sebahagian daripada kemahiran membuat rujukan.